الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita dapat berjumpa semula pada pagi ini setelah kita sama-sama boleh semaya secara berjemaah pagi Jumaat yang mulia Sayyidul Ayyam yang dijadikan hari kepada umat Islam ini, hari Jumaat sebagai hari yang dipanggil Aidul lil Muslimin, juga sebagai hari seolah-olah macam hari raya lah bagi orang Islam, hari Jumaat ni. Jadi kalau ada peluang pada hari Jumaat ni lah kita isi dengan perkara-perkara yang banyak lebih kepada amalan ibadat, ilmu dan juga perkara-perkara yang baik, dan tidak dilupakan sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lepas kita sebut berkenaan dengan yang terakhir, iaitu pada ayat dalam surah Al-Imran, inna fi khalq a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dan sebab nuzul pada ayat itu ialah cerita dia Quraisy, musyrikin Quraisy ni dia pergi jumpa dengan Yahudi. Jumpa dengan Yahudi, dia kata, apakah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa? Lalu Yahudi bagi tahu mukjizat dia antaranya adalah tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa yang kedua ialah tangan Nabi Musa sendiri yang boleh mengeluarkan cahaya, dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Kemudian mereka ni pergi jumpa dengan Nasrani. Jumpa dengan Nasrani, tanya, apakah yang dibawa oleh Nabi Isa? Mukjizat Nabi Isa. Nah, mukjizat Nabi Isa. Lalu mereka menjawab antaranya ialah menyembuhkan orang yang sakit safa, mencelikkan orang buta, memberikan orang yang bisu boleh bercakap, dan menghidupkan orang mati. Itu mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Isa. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy ni, musyrikin Quraisy, dia mari, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tanya tentang mukjizat. Dia tak tanya apa dia mukjizat yang Allah Taala beri kepada kamu. Tak. Kerana antara mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terawal ialah banyaklah. Nah, tapi mereka kata kepada dia,
Sihrun mubin, sihir. Nah, ini adalah sihir semata-mata. Sedangkan peristiwa belah bulan tu memang benar-benar berlaku. Nabi SAW diminta untuk membelah bulan tu jadi dua. Dan Nabi SAW minta dengan Allah, Allah Ta'ala izinkan, benarkan dengan mukjizat yang Allah kurniakan. Mukjizat adalah kurniaan Allah Ta'ala tanpa dapat diusahakan. Begitu juga dengan karamah. Kalau mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada nabi-nabi sahaja. Tidak ada mukjizat selepas daripada nabi-nabi, tak ada dah. Tidak diberikan kepada orang lain, walaupun dia tu dianggap setinggi setaraf nabi nah. Kerana ada satu golongan ni dia anggap ketua dia ni sebuah nabi lah. Dia anggap ketua dia sebuah nabi lah. Dia dipanggil apa dia? Sayyidina Rasulullah. Abuya, Sayyidina Rasulullah Abuya. Dan pengikut orang-orang kanan dia dipanggil, digelar dengan gelaran Sayyidina juga, seperti seolah-olah sahabat, dan mengatakan dan mendakwa bahawa telah berlaku mukjizat kepada ketua mereka. Tak ada lah mukjizat ni lah untuk Nabi-Nabi lah. Jadi apa yang didakwa tu menambahkan lagi kesesatan mereka. Tetapi dia jumpa dengan Quraisy musyrikin ini, jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya, dia minta dengan Nabi. Dia kata, in kunta rasul, Nabi yang mab'uth, Nabi yang dibangkitkan daripada Tuhan, yang Allah Ta'ala utuskan, maka fad'u lana rabbak, doalah kepada Tuhan kamu, an taj'ala safa zahaban. Kalau kita ingat lagi, dia minta supaya dijadikan bukit Safa tu emas. Dijadikan bukit Safa ni emas. Ada dalam riwayat lain sebut, Nabi tanya, adakah kamu nak beriman selepas daripada aku doa kepada Allah Ta'ala untuk jadikan bukit Safa ni emas? Mereka kata nak beriman, tapi pada hakikatnya mereka ni tak nak beriman, tak percaya pun. Maka Nabi SAW doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan turunlah ayat ni. Inilah sebab inna fi khalqis samawati wal ard, Allah Subhanahu Wa Taala suruh tengok pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, sebagai tanda-tanda bagi orang nak berfikir. Ayat seterusnya pada pagi ini ialah pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ayat yang ke 195 daripada surah Al-Imran. Daripada Ummu Salamah Ummul Mukminun radhiyallahu taala anha, annaha qalat, dan dia telah berkata, daripada Ummu Salamah Ummul Mukminun berkata, ya Rasulullah, la asma'a Allah Ta'ala dhikra
la asma'u Allah subhanahu wa ta'ala dzikran nisa'i fil hijrah bi syai'in. Katanya Ummu Salamah, dia kata, ya Rasulullah, boleh jadi Allah Ta'ala ni tidak dengar doa seorang perempuan, walaupun dia ni seorang yang tu sama berhijrah. Dengan anggapan dia tu bukanlah beranggapan tidak baik, tapi kerana merasakan doa dia ni belum lagi dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan lagu tu. Dengan maksud dia ni nak tanya, adakah Allah Subhanahu wa taala ni tak lagi makbulkan doa dia, ataupun doa-doa orang-orang tertentu sahaja dimakbulkan, seperti doa Nabi. Lalu ayat ini turun, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Ayat ini selepas daripada doa yang panjang dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran, lepas kita baca inna fi khalqis samawati wal ard, panjangnya doa tu sampailah pada ayat ni. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin min dzakarin aw untha. Allah Subhanahu wa taala ni istajib, mustajabkan doa bagi orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal min amalin min dzakarin aw untha, lelaki dan ataupun perempuan. Doa lelaki ke doa perempuan ke, Allah Taala mustajab. Siapa sahaja yang minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mustajabkan doa. Mustajab ni terima, Allah Taala terima. Makbul, Allah Taala terima doa. Istajab, Allah Taala jawab doa. Setiap apa yang kita doakan daripada diri kita minta dengan Allah Taala, kita minta Allah maghfirli, Allah jawab lalu. Allah jawab selalu. Kita baca surah Al-Fatihah tu, Allah Ta'ala duk jawab dalam bacaan kita. Allah Ta'ala duk jawab dalam bacaan kita, surah Fatihah. Berapa kali kita duk berdoa dalam surah Al-Fatihah tu sendiri. Bermula daripada kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tu, itu kita mula doa minta dengan Allah Ta'ala, minta ihdinas siratal mustaqim, minta diberikan jalan yang lurus, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mana engkau beri nikmat kepada mereka yang sebelum daripada itu, di kalangan as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan, wasyuhada syuhada was-salihin, para syuhada, para orang-orang salih, ghairil maghdubi alaihim, bukan daripada golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, waladhdallin, dan bukan daripada golongan orang-orang yang sesat. Kalau dalam tafsir dikata al-maghdub ialah orang-orang Yahudi, al-maghdubi alaihim. Waladhdallin, golongan yang sesat pula ialah orang Nasrani. Bila Allah SWT turunkan ayat ni, menyatakan bahawasanya dia ni terima belaka doa orang yang minta dengan dia. Orang yang minta doa dengan Allah Ta'ala, Allah tidak pernah mengecualikan, Allah tidak pernah mengasingkan doa orang itu lagu ni, doa orang ni lagu ni. Tak ada kata ni ustaz doa lain, makmum doa lain pula, sama je. Semua Allah Ta'ala dengar belaka. Doa lah mana sekalipun Allah Ta'ala dengar doa. Allah Ta'ala dengar doa tadi. Tak nanti kita nak doa pada orang mati, kita pergi doa di kubur, barulah orang Allah Ta'ala terima.
Allah Ta'ala dengar mana saja kita berdoa. Ni semua jadi macam adab kita. Jadi adab lah. Dari segi itu lebih pada adab. Tak, nak berdoa pada si mati, buat majlis dengan cara majlis. Ni buat majlis dulu, buat makan-makan. Ni apa ni? Kenduri arwah. Tak, kenduri arwah. Maksudnya kalau doa tu kita berdoa di rumah ke, sore kita ke, secara berjamaah ke, sama je. Di sisi Allah SWT, Allah Ta'ala dengar belaka doa tadi. Kalau orang tu dia merasakan dia ni tak layak berdoa, tak boleh bagi seorang mukmin dia terasa dia tak layak berdoa pada Allah. Dia kata tak boleh hamba doa, kena orang lain lah, lebih lagi. Jadi lebih mana? Nah, doa orang yang berhajat dengan Allah Ta'ala, doa dia lah yang lebih dekat. Tak, kerana isi hati dia sendiri tu, hak dia minta tu hak dalam apa yang dia rasa. Beza dengan kita minta tolong orang tolong doa kepada kita. Beza dah. Beza. Cuma dari segi orang panggil adab juga. Tak, kita minta orang tu doa kepada kita, minta orang doa kepada kita, itu satu benda yang molek juga. Berkata tak boleh suruh orang minta doa kepada kita. Boleh kita minta supaya orang doakan kepada kita. Masalah. Nah, cuma jangan jadi siapa kita ni, kalau kita nak berhajat apa-apa, nak hajat tertentu lah, kita rasa tak layak untuk kita minta doa, nak, dan kita paksa kena suruh orang lain. Ni cari orang lain. Dia ni orang masjid, kita suruh orang masjid. Kita ni bukan orang masjid. Jadi doa tu jadi tak sama. Tidak. Tak. Allah Ta'ala dengar belaka doa tadi. Cuma ada satu hadis menyebut tentang seorang yang berdoa. Seorang yang berdoa dalam keadaan ni Allah Ta'ala tak terima doa dia. Lagu mana Nabi kata nak terima doa dia? Nabi bayangkan seorang yang berdoa tadi adalah orang yang bermusafir. Kerana doa musafir ni doa yang antara doa-doa mustajab. Orang yang bermusafir. Sebab tu kita boleh minta doa dengan orang yang bermusafir. Tolong doakan kepada saya. Kita dia nak pergi musafir ni, doalah aku hamba kata. Ni. Doa orang musafir nak pergi Mekah. Tak, kita tak ada siapa lagi Mekah. Jadi minta doa tu biar kita boleh siapa juga sana lah. Ni orang musafir nak pergi Mekah, kita minta doa orang lain. Tak, kita tak ada siapa lagi Mekah. Kita tak lewat haji lagi. Orang nak pergi haji tu kita minta dengan dia supaya doa kita, tapi kita minta doa orang lain. Tak. Minta untuk benda lain. Patutnya tolong doa kamu kata biar mau boleh siapa boleh pergi buat haji kata. Tak. Gitu. Jadi lelaki atau perempuan kalau dia berdoa Allah Ta'ala dengar belaka. Allah Ta'ala dengar belaka. Ayat yang seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Pendek. Ayat yang ke-196 daripada surah Al-Imran. Nazalat al-ayah fi musyriki Makkah. Ayat ini turun pada orang musyrikin Mekah. وذلك أنهم في رخاء ولين من العيش. Ayat ini turun kepada golongan musyrikin Mekah ketika mana selepas daripada hijrah, selepas daripada Fathu Makkah. Selepas daripada Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, orang-orang muslimin masuk ke kota Mekah ni dan boleh tinggal semula sana, balik ke negeri. Dan orang kafir ketika itu tidak diperangi.
tidak diperangi. Cuma Nabi kata nak pergi. Nabi kata gilah, larilah kamu. Nabi suruh lari. Antumu tulaqa, kamu ni kami bebaskan, tak tidak akan perang, tidak akan serang. Dan boleh pergi, larilah mana nak lari. Yang tak lari pun ada. Cuma tak lama mereka ni peluk Islam. Yang tak masuk Islam akan keluar daripada Mekah. Kerana ardu Mekah ni, bumi Mekah ni selepas daripada tu Nabi dah doa. Allah Ta'ala royak sebagai bumi haram, tanah haram. Orang kafir tak boleh masuk. Orang kafir tak boleh masuk. Jadi orang muslimin ketika itu melihat orang-orang musyrikin Mekah, orang musyrikin yang bukan Islam, yang kafir ni, mereka hidup dalam keadaan yang rakhain, aman, hidup aman, damai. Walayinin, mereka ni lemah lembut cakap sama mereka dan juga dengan orang muslim. Dengan orang Islam bukan cek molek ini. Lalu sahabat berkata, para sahabat kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kepada Nabi ke dia, pokok musyrikin dulu yang jadi musuh kita ni, sekarang ni mereka ni dah nampak macam baik dah. Nampak baik dah dia. Kunna, kata mereka, kata sahabat, kata kita dulu kan dalam keadaan yang diperangi, sebelum pada hijrah ni, kita ni buat nyanyi kepada ni lagu mana, sehinggalah di boikot di pulau, tak boleh jual beli dengan orang Islam. Orang Islam nak beli barang tak boleh, orang Islam jual barang pun tak ada, orang musyrikin tak boleh beli. Itu perjanjian dia buat. Sehingga dipulaukan, akhirnya mereka ni lari pergi ke pergunungan, tak duduk di dalam bandar Mekah, lari hidup bertahun-tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Dalam keadaan mereka ni struggle 3 tahun nak makan susah. Nak makan susah ke apa? Selepas daripada itulah Allah Ta'ala turunkan ayat yang menyatakan bahawasanya perjanjian mereka tadi telah di sahifah yang mereka tepek paku di Kaabah tadi telah pun dimakai oleh anak-anak. Perjanjian itu Allah Ta'ala batalkan. Dia kata diboikot, nak beli tak boleh, nak jual tak boleh, nikah kahwin tak boleh, barang-barang dia jadi milik orang Mekah, jadi milik orang musyrikin. Mereka di pulau dihalau. Akhirnya Allah Ta'ala bebaskan mereka semula dengan menghantar semua ke anak-anak untuk makan. Surat perjanjian itu hanya tinggal kalimah bismikallahumma saja. Orang musyrikin pun tulis bismikallah juga. Allah juga dia ada, cuma Allah dia itu sekutukan dengan berhala lain. Jadi bila dia kata kepada benda tu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawasanya orang muslim dikata, orang mukmin dikata rasa macam selesa dah dengan orang musyrikin. Rasa selesa dah. Dulu dia bermusuh dengan kita lah, ni tak apa dah. Berasa tak apa dah. Jadi turunlah ayat ini. Allah SWT turunkan ayat ni. Wala taqul la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah diperdayakan kamu ni, terpedaya wahai Muhammad dengan perancangan-perancangan mereka, dengan perangai dia yang dia tunjuk baik. Di ke mana berada dengan kamu, di kalangan kamu dia tunjuk baik. Jangan terpedaya dengan pokok musuh-musuh Allah ni. Jadi dia dulu duduk lawan tu, lawan patut tak lawan. Itu sebab apa? Kerana ada perancangan. Tak boleh orang panggil kepercayaan sepenuhnya.
Tak terai-terai dah dia dulu menghina, mengazab, buat nyanyi pada orang mukmin. Tiba-tiba bila dia duduk di kalangan orang mukmin, dia baik. Dia ada perancangnya dia. Tak, dia ada perancangnya dia. Allah Ta'ala bagi peringatan pada Nabi SAW supaya engkau ni tidak terpedaya wahai Muhammad dengan perancangan-perancangan mereka, orang-orang kafir yang mana mereka ni ada perancangan-perancangan dia. Sebab itulah jangan mudah dia, walaupun dia kata kecek dengan kita molek, oh baik dia ni gini-gini, itu orang panggil muamalah dia dengan kita lah. Tak kira dia nak kecek kasar dengan kita. Nah, sebab itulah Allah Ta'ala bagi panduan pada kita supaya kita beringat semua. Nah, al-kufru millatun wahidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pokok musyrik, pokok kafir ini lah millatun wahidah. Dia ni orang panggil satu jalan belaka pokok dia. Dia kata Yahudi benci kepada orang Islam, Yahudi je duk pergi orang Islam. Apa yang berlaku di Rohingya itu bukan Yahudi. Oh baik orang Buddha kita kata. Tak. Pokok hak agama lain baik. Mana tengok tempat lain di Rohingya kena bunuh, di India kena bunuh. Tak, mereka buat macam apa dia pada orang Islam. Boleh tengok dalam video tu, pelik-pelik hak dia buat nyanyi tu. Tak ubah seperti diperlakukan seperti binatang buat nyanyi. Nah, orang Kristian pun lagu tu juga. Cuma kita orang mukmin tidak dilarang untuk orang panggil menghina agama mereka. Tak boleh hina agama mereka, kerana Al-Quran pun larang jangan hina agama mereka. Nescaya mereka akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Jangan tidak buat bala, tapi mesti berwaspada dengan mereka ni. Nak kata beri kepercayaan, tak boleh beri kepercayaan sepenuhnya. Ini mesti ada waspada dan berjaga-jaga semua terhadap golongan ni. Yang terakhir daripada surah ni, ayat dia ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Al-Imran ayat 199. Dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab, ada di kalangan ahli kitab yang mana mereka ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka daripada Taurat, daripada Injil, dan juga apa yang diturunkan kepada Nabi orang Islam, Al-Quran. Mereka ni juga beriman juga. Iaitu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khashi'ina lillah, khusyuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bila tahu ni daripada Allah, maka tu mereka beriman, dan mereka tidak menjual beli agama dengan tukar agama ni buat jual beli. Jual agama mereka semata-mata nak dapatkan habuan dunia. Inilah mereka golongan-golongan yang mana Allah SWT beri balasan pada mereka dengan balasan yang baik. Sesungguhnya Allah SWT membalas
balasan Allah itu sangatlah cepat. Sari'ul hisab. Allah Ta'ala ni menghitung amalan ni cepat, beri balasan baik pada manusia ni cepat. Daripada Anas berkata, apabila apabila telah mati Najasyi raja Kristian di Habsyah, raja Kristian di Habsyah, di mana Nabi SAW sebelum daripada hijrah ke Madinah ni, Nabi suruh sahabat lari pergi ke Habsyah, pergi hijrah ke Habsyah dulu. Pergi hijrah ke Habsyah. Kerana beri jaminan bahawasanya Najasyi ni, orang raja dia ni, pemimpin dia ni tidak akan buat zalim pada orang Islam, kerana mereka ni ahli kitab. Apabila Najasyi ni mati, Najasyi ni dia ni beriman, percaya, tak tolak ajaran Islam. Dia tak tolak. Kita tahu sejarah kan? Ini sejarah dia ni. Apabila Nabi SAW suruh sahabat pergi dapat perlindungan di Habsyah ni daripada pokok musyrikin ketika tu. Musyrikin ni dia hantar wakil seorang pula. Dia hantar wakil pula, suruh pergi ambil balik orang Islam sana untuk jadi tawanan. Suruh ambil, orang panggil pergi ambil lagu mana, sebagai orang yang bersalah lah. Ni orang Islam hak lari tu sebagai orang bersalah, macam pemberontak. Memberontak dalam negara, ambil orang lari tak, ambil nak hukum lah balik dalam negeri. Tapi dia ni dilindungi oleh Najasyi. Apabila berlaku perdebatan, debat di antara sahabat-sahabat yang berada sana dengan musyrikin yang diutuskan oleh pokok Quraisy ni tentang agama. Jadi bila dibacakan ayat, dibaca ayat dalam surah Maryam, selama dalam surah Maryam, yang menyebabkan Najasyi tadi dengar dan berkata bahawasanya ajaran Islam dan juga ajaran yang mereka anuti itulah mari daripada sumber yang satu. Mari daripada sumber yang satu. Ketika tu mereka dapat perlindungan. Selepas daripada tu, ketika mereka balik ni, Najasyi ni dia bagi pada Nabi seorang hamba, kiring hamba pula ke Nabi sebagai hadiah. Selepas daripada itu, selepas daripada ni, Najasyi ni mati, dan Nabi SAW dapat maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kematian Najasyi. Allah Taala sapa kepada Nabi bahawa Najasyi ni mati dah. Lalu Nabi SAW suruh sahabat-sahabat semaya kepada Najasyi. Nabi suruh sahabat semaya kepada Najasyi, iaitu semaya jenazah ghaib. Semaya jenazah ghaib. Sebab apa? Mereka ni, Najasyi ni dia orang yang antara yang beriman. Kalau Rasulullah SAW sallu alaihi, Nabi kata semayalah ke atas mereka. Nabi suruh semaya. Dan dalam riwayat yang sebut, Nabi keluar ke satu tempat yang lapar dan Nabi buat saf di kalangan sahabat dan Nabi semaya. Semaya seperti mana semaya jenazah, iaitu 4 takbir. 4 takbir. Nabi semaya untuk Najasyi yang berada di Habsyah. Semaya jenazah ghaib lah. Ini kita semaya jenazah ghaib ni, orang tak ada depan kita kata semaya jenazah. Boleh buat, boleh. Ni. Cuma ada pendapat kata semaya jenazah ni kalau ghaib, kalau sipir dah baru boleh semaya jenazah ghaib.
Kalau si pedah tu, kalau dia duduk kampung tu, kalau kita duduk negara lain, kalau tak sipil lagi pun, kita boleh semaya jenazah dah. Gaib untuk dia. Lalu orang kafir pun, orang munafik pun katalah, kata kepada golongan mukmin tadi, semaya kepada Najasyi. Dia semaya kepada Najasyi ni untuk doakan kepada orang. Dia kata doa kepada orang bukan Islam lah, hak mati. Sedangkan Allah Ta'ala bui dalam buat turun dalam ayat ni tentang menyatakan bahawasanya ayat ini ialah syahid kepada Najasyi itu yang beriman pada Allah juga. Ni orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Sebelum daripada ketika mana Islam tu ada dah. Islam tu dibangkit, Nabi dah dibangkitkan. Najasyi ni dia adalah agama dia bukan orang yang seperti mana sebahagian pada Yahudi. Walaupun belum Islam lagi, dia ni berlagak seperti alim ulama, tapi sebenarnya dia ambil kesempatan. Dia ubah ayat-ayat untuk dapat kepentingan kepada dia. Bila mana mari Nabi SAW, dia pun ubah daripada kitab-kitab dia. Apa hak dia royak sebelum ni, dia tak mengaku berlaku Yahudi. Dan Najasyi ni hak benar daripada kitab dia beriman. Bila disebutkan pada mereka ayat-ayat Al-Quran pun dia beriman. Dia beriman. Lalu Nabi SAW kata, inna akhallakum, saudara kamu ni, saudara kamu, Nabi kata, telah pun mati, maka sallu alaihi, semayalah pada dia. Nabi suruh semaya jenazah kepada Najasyi yang telah meninggal. Habis surah Al-Imran. Sebab kita tak ngaji tafsir, kita ngaji asbabun nuzul. Jadi dia ambil ayat-ayat tu, asbabun nuzul sajalah. Kalau tafsir ni Al-Baqarah pun tak ambil lagi, panjang. Mana kurang-kurang kita tahulah sikit-sikit. Tapi kalau ngaji tafsir, kalau belajar tafsir lebih detail lah, lebih detail dengan asbabun nuzul tu termasuk dalam itu selalu. Asbabun nuzul apa semua masuk dalam tafsir belaka. Dia akan bagi tahu belaka. Saya rasa sekadar dulu untuk pagi ni. Dan insya-Allah kita sambung minggu seterusnya. Surah yang seterusnya itu surah An-Nisa. Allah Ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dalam daripada yang mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.